Assalamualaikum, Muhammad Zulkifli masih join. Roni Dio masih join. Okey. Syaz Nazrat masih join. Masya Allah masih join. Haria Talk masih join. Abang Daus masih join. Abang Daus 82 masih join. Oni, Noradin, Nordin, Pendekar Laut. Wow. Mesti boleh jalan atas laut tu. Masih join semua. Wah, pagi-pagi Muhammad dah belanja ghost, dah belanja rose lah. Masih Muhammad. Siapa ketua Wagner baru ada dalam apa? Dalam abang punya video lepas-lepas Okey, banyak sangat nama dalam dunia ni, nak ingat pun susah juga. Ini nama orang yang baru kan, jadi abang tak boleh ingat lah. Tapi memang dah ada. Ketua Wagner yang baru dah ada dalam video abang. Alright. Masih Zizan, Gita. Wagner senyap. Ya, betul-betul Wagner senyap. Memang senyap. Kerana dulu masa Wagner berada di Bakhmut, mereka dijadikan seperti hero. Superman lah. Kan? Jadi dari situ Rusia belajar. Yang berperang sekarang adalah askar Rusia, askar Chechen, askar Wagner, askar missionary. Askar missionary yang daripada luar negara pun ada daripada serata Europe datang ke Rusia untuk berperang untuk Rusia pun ada. Itu abang belum cerita lagi. Kebanyakannya daripada Itali. Okey, jadi bila Rusia anggap ini dah macam perang Wagner ni terlalu penting, jadi sekarang mereka kurangkan nama-nama askar Chechen, askar Wagner. Kerana mereka perang sama rata sama-sama pergi perang, sama-sama yang orang cakap mati sama-sama lah kalau mati. Jadi kalau boleh mereka tak nak macam di perang di Bakhmut. Orang ingat macam askar Wagner ni terlalu macam besar sangat lah kan. Okey, kita baca berita kita yang pertama lah hari ni Ukraine telah mengeluh dengan kekurangan senjata sekarang. Apa yang Western beri? Okey, mereka mengeluh yang mereka kekurangan senjata. Okey, Ukraine macam biasa memang tak pernah cukup senjata yang mereka gunakan. Macam hari ni abang bagi tahu dalam video abang yang mereka menggunakan satu hari 1,000 hingga 2,000 shell. Sekarang ni sepatutnya masih Sarakas. Sepatutnya sebelum selepas ofensif ni dimulakan, mereka menggunakan 7,000 hingga 8,000 shell. Shell ni maksudnya peluru lah, semua jenis peluru lah. Mereka gunakan sehari. Jadi dah sampai 1,000 2,000 memang terlalu kurang Terlalu kurang apa yang mereka gunakan. Okey. Jadi adakah Western macam dah tak ada selera dengan mereka? Kerana apa tak ada selera? Kerana Western pun dah penat lah nak mencari shell. Sampai last kali diorang dapat shell dekat Korea Selatan. Korea Selatan bagi pakai 1 juta shell. 1 juta shell dihantar ke US dan US hantar ke Ukraine. Dan Pakistan pun ada bagi juga shell. Dan lepas tu tak ada lagi cerita siapa-siapa negara yang bagi shell. Tapi mungkin Amerika akan ganti balik lah shell yang Korea Selatan bagi itulah. Okey, berita kita yang kedua adalah mungkin teori US dah fed up dengan ofensif Ukraine fail. Mungkin US boleh beli masa untuk kata Ukraine dapat Rovotino, dan media masa akan cerita dengan dunia yang Ukraine berjaya di Rovotino. Tapi bila nak buat cerita, mungkin lepas ini Western akan freeze perang ini sampai US pilihan raya. Maksud dia media masa akan kasih tahu dunia yang Ukraine berjaya di Rovotino. Okey, Waalaikumsalam Izul. Okey, mungkin berjaya di Rovotino, tapi dalam masa yang sama apabila tak berjaya juga sebelum musim sejuk ni,
Amerika akan freeze, maksud dia gencatan senjata antara Rusia dan Ukraine, kerana mereka dah tahu bila musim sejuk macam tahun lepas, Rusia bertubi-tubi attack. Jadi mereka tak nak ini terjadi. Okey, sebab tu mereka nak akan buat perbincangan dengan Rusia untuk mengadakan gencatan senjata, dan lepas US pilihan raya habis saja, mereka pun dah dapat senjata, dah buat senjata balik, mereka akan berperang balik. Ini kemungkinan planning mereka apabila Blinken pergi ke Ukraine tempoh hari. Tapi mereka masih bagi chance lagi dengan Ukraine dengan memberikan mereka peluru berpandu long range missile, iaitu peluru berpandu US boleh ditembak jarak kemungkinan 1,000 kilometer daripada Ukraine lah, boleh tembak 1,000 kilometer. Maknanya peluru berpandu ni lagi bagus daripada peluru berpandu Jerman yang hanya boleh sampai 300 kilometer. Tapi kepala dia kecil. Yang US punya Attacker missile nama dia. Okey. Ini sama dengan perang Korea dengan perang Korea Utara, di mana perang ini Korea Selatan dah tak boleh tahan, Korea Utara US pun dah tak boleh tahan, jadi mereka minta gencatan senjata. Jadi Rusia tidak akan setuju. Rusia tidak akan setuju dengan ni. Okey, terima kasih join Masih Z join, Acoy join, terima kasih. Okey, Rusia tidak akan setuju. Kerana apa? Rusia dah menang. Dah menang dah dalam perang ni. Okey? Jadi Rusia tidak akan setuju. Dan mereka kata Attacker missile ni tak akan digunakan untuk serang dalam Rusia. Okey? Ini yang mereka cakap. Masih Syah. Ini yang mereka cakap. Ukraine lepas ni mesti attack Rusia. Apabila mereka dah attack dalam Rusia, bila kematian orang awam Rusia bertambah, mereka ingat yang mereka dapat membuatkan rakyat Rusia takut, dan Putin akan okey, kita buat gencatan senjata. Masih Arif, ini yang mereka fikirkan. Okey, ini yang mereka nak. Rusia tarik break. Tapi rakyat Rusia ni, masih Hadi, rakyat Rusia ni dah berjuta-juta mati masa Perang Dunia Kedua. Jadi sekarang ni mereka, masih Hadi, jadi mereka lagi support. Rakyat Rusia ni lagi support government mereka. Sampaikan mereka pun terperanjat. Banyak orang-orang muda datang untuk interview nak menjadi askar. Bukan askar, masih Saiful. Bukan askar ni lah. Askar kontrak apa, bukan betul-betul masuk askar. Masih Saiful. Sampaikan 400,000. 1 tahun. Datang nak interview. Nak menjadi askar untuk perang untuk negara mereka. Masih Hadi Dan CNN kata, jika Elon Musk beri kebenaran kepada Ukraine dan Ukraine boleh gunakan peluru berpandu jarak jauh, baru peluru berpandu jarak jauh ni akan sampai. Masih Dio. Ni pun masalah juga. Bila mereka dah ada peluru berpandu jarak jauh, mereka perlukan satelit. Masih Muhammad, mereka perlukan satelit. Satelit ni sekarang ni problem. Tak boleh sampai ke Rusia. Elon Musk tak benarkan
Sebab tu salah seorang orang Ukraine, orang penting Ukraine lah, kawan baik Zelensky, nama dia dia katakan yang Elon Musk ni syaitan. Dia cakap, nama dia Podolyak. Podolyak ni masih Rose tadi. Elon Musk ni CEO Simba, Salam, Yura. Muhammad Zizam masih Muhammad Simba ni masih join. Okey, Podolyak ni kawan baik Zelensky dia dah diberhentikan daripada campur dalam perang ini. Jadi dia katakan yang Elon Musk ni syaitan kerana tidak benarkan Ukraine menggunakan satelit untuk peluru berpandu jarak jauh mereka. Elon Musk ni dia menyalahkan Elon Musk, dan Elon Musk pula berkata, jika aku berikan Ukraine gunakan satelit sampai ke Rusia, pasti perang dunia ketiga akan terjadi, dia kata. Sebab tu Elon Musk dia memang tak bagilah kira satelit dia digunakan sampai ke dalam Rusia. Ini Elon Musk kata. Dan Elon Musk pun takut juga kerana Rusia ada teknologi nak tembak satelit ke atas. Daripada bawah ni dia tembak ke atas, bukan daripada atas daripada bawah ni tembak ke atas. Dan bom ini menarik bom uranium yang US beri kepada Ukraine tidak terlalu teruk untuk kesihatan, dari wakil Pentagon perempuan yang namanya Singh. Dia cakap bom uranium Amerika ni kira tak teruk sangat lah dia punya impact dia. Tapi kalau China pakai, Iran pakai, Rusia pakai, itu bahaya. Kalau dia pakai, tak membahaya. Ini maksud dia lah Patutnya benda ni tak boleh digunakan dalam perang ni. Tapi mereka telah memulakan untuk menggunakan bom-bom kotor ni. Shoaib, Yura, Rizwan masih join. Joel masih, Choi join. Masih join. Okey, ni ada lagi satu bahalul Nama dia Boris Johnson. Dia adalah bekas Perdana Menteri British yang dulu, yang kena tendang dekat parlimen, tak boleh jadi Perdana Menteri kerana dia terlalu baik sangat dengan Zelensky. Sejarah dia Boris Johnson ni, masa Ukraine dengan Rusia nak menandatangani perjanjian untuk tak nak berperang lah. Okey, mereka dah berbincang apa semua. Jadi bila hari yang Ukraine dah sign, dia pun balik dekat Ukraine, Zelensky balik kat Ukraine, dan Boris Johnson datang ke Ukraine. Masih Sarakas. Dan Boris Johnson cakap dengan Zelensky, start hari ni aku akan bagi, Amerika akan bagi, NATO akan bagi semua sekali senjata yang kau perlukan untuk berperang dengan Rusia. Kau jangan hiraukan perjanjian ini. Terima kasih, stable. Jadi kerana hari yang dia datang ke Ukraine tu, Zelensky dah kata dengan Rusia, aku dah tak hiraukan dengan perjanjian ini. Dan Putin pernah menunjukkan surat-surat perjanjian tu di PBB. Okey, masih Syamsul. Dia pernah tunjukkan surat tu. Sebab tu sekarang dunia tak menyebelahi Ukraine. Sebab tu sampai sekarang dunia tak menyebelahi Ukraine. 60% dunia tak menyebelahi Ukraine. Pasal dia tahu Zelensky ni menipu. Tak mengikut perjanjian yang telah
sign. Masih Fazil. Tak apa. Baru start live Okey, dan Macron berada di pertandingan rugby. Ini Macron ni Perdana Menteri Perancis. Okey, France lah. Dia memang dah dibenci lah dengan rakyat-rakyat dia kerana kes Afrika apa semua kan. Macam mana kes dia dekat France dengan Afrika. Jadi macam mana hubungan dia dengan masih Roni, hubungan dia dengan Rusia, macam mana hubungan dia dengan Amerika pun tak berapa suka sangat dekat dia. Sebab tu dekat Afrika pun Amerika tak nak tolong dia sangat. Okey, jadi Macron telah berada di pertandingan rugby di France. Apabila dia ambil mikrofon nak buat speech, satu stadium boo dekat dia. Ini bukan kali pertama dia kena boo Dah banyak kali dia kena boo dengan rakyat dia. Macam mana tak kena boo? Rakyat dia tengah sengsara sekarang. Kita ni hanya dibuai dengan tengok bola dia. Kan hari-hari nampak macam wah, mereka masih happy lagi. Ya, mereka masih happy lagi. Tapi bila keluar stadium nanti tahulah. Masih Razak. Masih Razak give. Dari Forbes magazine nak train Ukraine Army. Forbes magazine kata nak train Ukraine Army yang menggunakan tank. Mereka nak train kan, menggunakan tank kan. Mereka terpaksa menggunakan tank yang berada dalam museum. Sampai macam tu punya miskin. Maknanya tank yang mereka beri kepada Ukraine semua dah taruh dalam museum. Mereka terpaksa gunakan tank yang dalam museum untuk melatih askar Ukraine. Macam mana tu? Masih Mak Min join. Masih Acoy. Alright. Okey. Banyak orang baru ikut lah channel saya ni. Mereka banyak bertanya, Masih Arif, apa itu meat grinder? Okey, apa itu meat grinder? Masa perang di Bakhmut ni, ini meat grinder ni dimulakan masa di Bakhmut, okey. Ini idea meat grinder ni adalah daripada General Surovikin daripada Rusia. Mereka kata General Surovikin dia punya idea ni 45 line meat grinder. Jadi ini semua idea dia. Dia kata mereka akan cuba mengepung askar Ukraine. Apabila mereka berdepan kan, mereka akan cuba mengepung. Bila askar Ukraine dah berkumpul, dan lepas mereka mengepung, dan mereka akan macam blender lah askar Ukraine kat dalam tu. Okey, itu cara mereka meat grinder. Memang jelas, memang nampak kekalahan Ukraine. Memang betul. Memang dah kalah. Lepas tu ada satu hamba Allah ni tanya dengan saya. Dia ingat saya lawak. Saya buat lawak. Tapi memang dia pun buat lawak jugalah. Nama dia Wan. Komen. Lawak lah ya bang. Kata perang ni perang bajet. Habis tak bajet macam mana? Tak, ini perang bajet. Perang dunia 10 biji tank je kau bagi di Ukraine. Macam mana kau perang ni? 10 biji tank yang kau bagi. Dah habis 10, kau tambah lagi 10. Dah habis apa ni? Dah macam belanjawan
Betul tak? Habis lepas tu, senjata. Itu nasib lah kalau senjata dapat masuk ke Ukraine. Kalau tak ada, Rusia dah bom dah. Rusia ni, dekat Ukraine ni, kan, masih Khamis, dia punya spy ni terlalu banyak. Sampai kan dalam parlimen tu ada spy dia. Memang jelas Ukraine kena game dengan Barat, betul. Macam mana sekarang ni? Satu je lah saya nak cakap dengan awak. Amerika dah nazak. Amerika dah terlalu nazak. Hanya mereka ada pistol dia apa? Dia punya nuklear. Tu saja orang takut dengan dia. Kerana mereka pernah mengebom, terima kasih Sarakas, mereka pernah mengebom Hiroshima, Nagasaki. Hiroshima, kau nak cerita-cerita Hiroshima, Nagasaki? Berapa besar Nagasaki, berapa besar Hiroshima? Aku tak pernah pergi. Tapi kalau sekarang nuklear bom, Rusia boleh memusnahkan satu biji tu, satu negara Perancis. Macam mana tu? Macam mana tu? Satu bom nuklear boleh bawa 5 kepala. 5 kepala ni boleh menghancurkan satu France. Macam mana tu? Nagasaki, Hiroshima pun kalah. Terima kasih. Jadi Amerika ni dah terlalu penat. Banyak sangat perang dia lalui ni. Perang Iraq. Berapa banyak perang. Malaslah nak fikir. World War II sahaja. Saya cakap dengan awak. World War II. Lepas World War II. Please lah. Yang mana ada lagi. Pro-US kat dalam ni. Kembalilah ke jalan yang benar. Ingatlah. World War II habis saja. Kontrak pengeluaran senjata US yang China ada, India ada, yang membuat senjata untuk US untuk World War II telah ditamatkan kontrak selepas perang World War II. Okey. Terima kasih Sarakas. Lepas World War II kontrak itu telah ditamatkan dan sekarang baru US nak cari kontraktor baru untuk senjata. Terima kasih Hadi. Baru nak mencari balik. Itu pun selepas perang Iraq, selepas perang Afghanistan, selepas perang Libya lah, Syria lah, apa semua. Amerika tengah nazak sekarang. Lagi dengan BRICS lagi kena. Lagi. Nyawa dah sampai kat sini dah Kak Leh. Nyawa dah sampai kat sini dah. Bang, dengar daerah telur Rusia. Betul, pilihan raya. That's what. CEO Simba. Sebab tu pilihan raya untuk memilih siapa yang akan menjadi Perdana Menteri di sana. Bukan Rusia punya Perdana Menteri. Bukan. Tapi yang jadi sekarang ni, mereka akan menjadi lebih kurang macam bersatu dengan Rusia. Macam bersatu. Tapi bukan dalam Rusia. Bukan. Rusia hanya membantu mereka. Tapi tak sama macam Chechen. Chechen ni dah menjadi macam Rusia. Masih Amir give. Habis Chechen ni pula, Kadyrov boleh menjadi presiden Rusia. Ni lain Kadyrov boleh menjadi presiden Rusia. Okey. Jadi diorang pun baru pilihan raya kan.
Presiden Rusia tidak ditukar. Cuma kalau Putin mati macam mana? Mesti nak kena tukar. Pengorban pun kena bunuh kat dalam Rusia. Okey. Abang, kalau China vs US, US memang tak apa. Tapi kalau US kalah dengan China, apa akan dibuat? Ini soalan yang terlalu kreatif dia ni. Apa yang US akan buat? US pernah buktikan apa-apa yang dia akan buat lepas bila dia dah rasa macam diri dia kalah. Itu Pearl Harbor tu. Yang dekat Hawaii tu kena serang dengan General Jepun sampai habis. Banyak kapal laut mereka tenggelam tengah tidur malam minggu. Kena serang dengan tu. Macam mana? Terus Hiroshima dengan Nagasaki kena bom atom apa? Habis. Kalaulah China dah kena bom atom, Malaysia tak terasa ke dia punya tempias macam yang saya cakap daripada dulu? Tak terasa ke dia punya tempias? Malaysia dengan China 4 jam ya naik kapal terbang. Boleh ke US kalah bang? Sekarang daripada Kasran sekarang pun dah parah lah Kasran. Sekarang pun dia punya ekonomi dengan BRICS kena ni, teruk-teruk dia kena. Agak-agak Rusia guna nuklear. Mesti. Kalau US gunakan, dia mesti gunakan. Mesti dia gunakan. Daripada Nana Danan. Mesti dia gunakan. Bang, kalau China perang dengan Taiwan, tanah besar China pun kena serang. Mesti, Simba. Sekarang berapa banyak kapal perang US dah berada di dekat dengan Taiwan. Perairan Taiwan tengah standby sekarang. Kan? Okey, kita ambil lagi. Amerika mungkin dihancurkan dari dalam kalau Amerika teruskan niat untuk menyerang China. Dah terang-terang sekarang dekat dalam Amerika, BRICS ni pun dah menyakitkan diorang. Sebab tu abang cakap, Malaysia pro mana Malaysia pro mana? Malaysia ni adalah negara, okey, kita minum air dulu TO. Malaysia ni pro mana? Malaysia ni adalah negara yang tidak suka perang. Okey. Malaysia tidak suka perang, Vietnam tidak suka perang. Semua negara Asia tidak suka perang. Sebab tu mereka tak nak campur. Tak nak campur pasal perang ni. Okey, jadi sekarang sebab itulah macam Malaysia, Asia ni macam tak ada apa-apa terjadi. Mereka tak suka perang dan mereka tidak akan ban Rusia punya minyak apa semua. Mereka teruskan meniaga macam biasa. Mereka tak nak dengar apa untuk sekat ekonomi Rusia ke apa. Mereka tidak akan layan. Ekonomi China ke mereka tidak akan layan. Macam Asia ni. Minta maaf Humaira Abang dalam channel ni abang tak cerita pasal politik. Okey. Nak cerita pasal politik kat channel lain. Ini bukan cerita politik. Ini channel cerita untuk rakyat Malaysia kalau berdepan dengan perang dunia. Masih Pendi. Kalau berdepan dengan perang dunia, inilah channel. Kita akan bersatu dalam ni. Semua. Tak kira bangsa apa. Sebab tu abang tak nak cerita pasal politik dalam channel abang ni. Ya, betul. Betul lah coy. Masih Muhammad. Untuk abang, semua rakyat Malaysia dalam Malaysia ni semua sama. Kita perlukan antara satu sama lain. Kalau berdepan. Kalau tidak, tunggulah kau. Jepun naik basikal daripada Thailand pun tak ada. Kita tak boleh buat apa-apa. Kerana tak bersatu lah tu.
Kerana tak bersatu lah. Jepun naik basikal serang kita. Kerana kita tak bersatu. Cuba kalau kita bersatu. Daripada sekarang. Pakai panah pun kita boleh menang. Okey. Betul. Daripada Humairah, betul, dah bersatu. Habis? Jadi, kalau memang dia lari, British lari daripada Malaysia kena serang dengan Jepun, memang. Kenapa? Kenapa dia lari? Sebab tu kita rakyat Malaysia, kita walaupun kita bergaduh dengan politik, tapi kita kena bersatu. Kena juga bersatu satu hari nanti. Kan? Alright. Agak-agak Ukraine sertai NATO. Ini yang Rusia tak nak. Kalau Ukraine sertai NATO, habis lah. World War 2, World War 3 lah. Ya, daripada Simba, bang, dengan US ada teknologi senjata laser. Rusia, China pun ada ke? Ada. Dah ada Dah ada. Diorang pun dah keluarkan. Itu yang abang tak sabar. Tak sabarlah nak tunggu US betul-betul ke nak serang China. Nak tengok pula senjata China. Sekarang dengar pergerakan askar-askar China semua dah bergerak ke Taiwan lah. Ada pergerakan besar-besaran. Kemungkinan inilah penting. Pasal apa? Kemungkinan kita tak boleh cakap. Mungkin dia akan mulakan. Pasal bila-bila masa Amerika akan mulakan. Jadi dalam keadaan Amerika dah lemah, kalau China mulakan pergerakan, habis nak tunggu Amerika ambil nafas. Dah ambil nafas, baru kau nak start. Betul tak? Jadi mungkin China akan mulakan. Pasal sekarang pergerakan askar ni seperti mana pergerakan askar-askar Rusia masa nak pergi ke Ukraine. Awak perasan tak? Masa baru-baru askar Rusia nak pergi ke Ukraine. Dengan tank beratur panjang, berapa kilometer tank. Dengan tank berapa panjang. Jadi sekarang China pun dah menunjukkan signal yang mereka pun kemungkinan akan mulakan. Inilah masa dia. Kerana apa? Bila US dah lemah, inilah masanya. Habis kau nak tunggu bila? Tunggu lagi 10 tahun. Masih Khamis. Tengah lemah ni dah bagus. Awak ada perasan tak dekat internet sekarang banyak? Ada perasan tak? Waalaikumsalam Zainal. Taiwan ni lagi kecil daripada Kasran. Masih Tajul. Taiwan ni lagi kecil daripada Ukraine. Taiwan ni kecil je. Saya ingat paling-paling pun berapa hari je. China banyak sembunyikan. Ya, betul, Simba. China banyak sembunyikan, simpan dia punya kuku. Dia tak nak menunjukkan dunia dia punya senjata apa ada. Dia simpan dia punya kuku. Tapi dia punya equipment sekarang banyak askar Chechen pakai. Askar Chechen pakai baju, pakai helmet. Mereka cakap helmet dia tembak kepala boleh bocor. Ni Muzal, terima kasih. Khamis, terima kasih. Tembak kepala boleh bocor. Cakap China punya barang tak bagus apa semua. Baru-baru ni ada seorang YouTuber pergi dekat Rusia. Dan dekat Rusia sekarang tak banyak lah kereta Amerika. Habis lepas tu
Dia pun tanya dengan taxi driver ni kan, pasal pakai kereta ikan China kan. Dia cakap, bagus tak kereta buatan China? Dia cakap, bagus. Tak ada masalah. Daripada Procol, jika Rusia, China, Korea Utara, Iran, negara membangun dan negara Islam bersatu melawan NATO. Tak payah, bro. Tak payah. Sekarang BRICS, 10 negara BRICS ni pun dah nak macam meninggal dia orang. Tak payah satu dunia. BRICS 10 dah sakit. Macam mana kalau satu dunia tak payah nak campur? Ini neocon ni semua otak gila punya. Daripada ni Muzali, kenapa US terus sangat bang? Tak ada supersonic missile. Kerana macam Colonel McGregor kata, Colonel McGregor bukan Colonel McGregor. Ada satu dulu saya suka dia. Pasal dia ni adalah, saya dah lupa nama dia, minta maaf kerana saya dah block dia daripada otak saya, tak nak sebut nama dia lagi. Memang dia pernah buat sesuatu yang baik lah orang ni. Dia pernah pergi ke Parlimen US dan mengatakan di Iraq tidak ada senjata yang berbahaya. Dia dengan Joe Biden fight tau dekat dalam Parlimen. Dia fight dengan Joe Biden. Okey. Tapi dia dulu cakap macam ni. Tapi sejak akhir-akhir ini dia cakap di Iraq ada senjata yang tak baik. Nampak? Dia dah tukar dia punya statement. Sebab tu daripada start dia tukar dia punya statement, sekarang ni saya dah membenci dia. Pasal dia ni boleh dibeli. Korea Utara ada submarine. Ya, dia baru keluar. Baru beberapa hari dia tunjukkan. Jadi tadi kat mana kita Jadi bila saya dah benci dia, saya dah tak nak simpan dalam kepala otak saya nama dia. Okey. Dan dia cakap US ni sebenarnya neocon yang meniaga senjata-senjata ni adalah perniagaan daripada neocon. Okey. Dan neocon, mereka ingat masih mahal. Patriot missile mereka ni semua adalah yang terbaik di dalam dunia. Sebab tu mereka tak mencari idea baru untuk buat yang lagi terbaik. Okey. Padahal Patriot missile mereka ni harga mahal. Satu biji tu mau 100,000 US dollar. Satu biji Patriot missile tu. Awak bayangkan 100,000 awak nak tembak satu jet. Tak tahu kena tak kena. Dia punya teknologi sampai macam tu. Kena tak kena tak tahu. Tapi memang sekali tembak dalam 1 minit boleh tembak dalam 200 biji. 200 biji Patriot missile nak tembak satu jet aja. Sampai macam tu dia punya teknologi. Maknanya kalau 1 minit tu 200, berapa ratus ribu kau punya duit dah tembak. Jadi mereka tidak membuat lagi baru, tidak. Sebab tu sekarang mereka dah ketinggalan dengan Rusia, dengan China. Okey. Sebab itulah kenapa mereka tak buat ni. Ini kelemahan mereka. Sepatutnya mereka nak kena buat teknologi baru dan jangan jual terlalu mahal. Okey? Abang dah jawab kan soalan tu, dah faham kan? Padahal Patriot missile ni Israel pun tak nak beli. Ibu kota Kiev dah jatuh ke tangan Rusia. Okey, ni soalan daripada Nana. Sebenarnya Rusia dia tak nak sampai kat Kiev. Dia nak sampai dekat Dnieper River tu je. Dia tak nak sampai kat Kiev kan. Abang dah cakap beberapa video abang sebelum ni, abang katakan yang bila orang yang lepas daripada
daripada Kiev nak pergi ke atas tu, semua mereka bukan suka sangat dengan rakyat Rusia, okey? Jadi yang sebelum Dnieper River tu lah, dekat Kiev tu. Jadi yang sebelah sini tu semua suka dengan Rusia. Jadi Rusia kalau boleh, dia nak dekat Dnieper River je. Sampai Dnieper River cukup. Jadi dia boleh pertahankan negeri-negeri yang ada dekat belakang Dnieper River tu. Paling bagus kalau ada garisan sempadan dekat Dnieper River tu. Dnieper River ni bukan kecil. Besar. Boleh ada pulau kat tengah-tengah. Oh, Masya Allah. Besar Dnieper River ni. Ada pulau tu. Okey. Jadi Rusia tak nak sampai Dnieper River. Rakyat Rusia pun tak suka. Patutnya Odessa pun rakyat Rusia tak nak Odessa tu. Yang sekarang Rusia attack tu kan. Sebab tu sekarang Rusia hanya main-mainkan Kiev je. Hantam dia pakai drone, hantam dia pakai peluru berpandu. Itu je. Dia tak nak Kiev tu. Kalau dia nak Kiev tu, bila-bila masa dia nak, boleh. Tapi dia tak nak. Dia cuma attack je. Attack Odessa pun dia attack je sekarang. Kerana Odessa ni, kenapa dia terlebih daripada Dnieper River tu? Kalau kita daripada atas tu, dekat Poland, dekat Belarus, kalau kita turun, nanti dekat dengan Black Sea ada satu tanah yang nama dia Odessa. Dekat depan Dnieper River tu. Okey, kenapa Rusia sampai Odessa? Kerana Odessa dulu pelabuhan dia kira pelabuhan penting. Dia telah menyalahgunakan untuk mengeksport grain, tapi mereka membawa senjata untuk Ukraine. Sebab tu sekarang Amerika Rusia hentam Odessa hari-hari. Hantam drone, hantam pakai peluru berpandu. Tapi mereka tak nak Odessa tu. Mereka hanya nak Crimea tu. Itu je. Okey, baru-baru ni abang ada buat video tentang Turki kan. Okey. Macam mana pun Turki sakitkan hati Rusia, tapi Turki ni, saya dengar drone Rusia terbabas di Romania. Tak ada. Zelensky buat cerita. Yang hari yang drone Rusia hentam tu dekat pelabuhan Ukraine. 30 berapa puluh kilometer dekat je dengan Romania punya border. Jadi Zelensky cakap dah kena. Sekali Romania cakap kalau kena, NATO akan gunakan dia punya power untuk membalas dendam dekat Rusia. Lepas tu NATO cakap tidak, tak kena. Romania belum cakap kena, NATO dia cakap tak kenalah. Zelensky buat cerita. Dia nak NATO masa campur dalam perang ni. Zelensky dia akan cari. Okey, jadi kita cerita pasal ni lah tadi, siapa tu, Erdogan ni, dia memang kita tak boleh salahkan dia. Thank you abang. Saya ni pro abang dalam diam. Alamak, pro abang Okey, InsyaAllah, jangan takut. Abang akan bawa berita saja berita. Abang ni bukan pakar sejarah ke apa. Abang bawa berita untuk awak semua, itu je. Tapi apa yang ada dalam kepala otak abang ni semua, InsyaAllah abang akan tambahkan ilmu abang dalam otak abang ni untuk awak semua. Ya, Pendi, Zelensky tu memang pelawak. Hurrah, lemon tea. Okey, Erdogan ni ada baiknya. Kalau awak lihat peta Black Sea tu, masih Kamarul, Black Sea tu, kunci pintu Black Sea tu, nak masuk Black Sea tu ada pada Turki. Kira dalam Black Sea tu, Turki lah power. Okey. Tapi dia masih jebon. Tapi Turki tutup mata bagi Rusia pakai Black Sea tu. Macam kau pakailah, aku tak kisah.
Pakai. Aku tak kisah. Aku tutup mata sebelah. Boleh apa Turki cakap, kau tak boleh ada kau punya tentera laut dekat dengan Black Sea kerana ini adalah perang kau dengan Ukraine dan NATO tak suka. Dia boleh cakap macam tu. Tapi dia tak nak. Sebab tu macam mana dia sakitkan hati Rusia pun. Rusia rasa pengorbanan dia pun dah terlalu besar. Okey. Okey, last kali kita cerita tentang askar Nazi ni. Kenapa askar Nazi ni semua pun tersepit, blok Islam semua pun tersepit daripada Pendi? Tidak Pendi, kalau awak lihat sekarang blok Islam negara Arab Saudi adalah pelabur terbesar untuk BRICS dalam bank dia. Okey, jangan malukan negara Islam sekarang. Syria pun dah bersatu dengan negara Islam. Iran pun dah bersatu dengan negara Islam. Pun nak join dengan tu. Perman Turki serba salah, betul. Jangan malukan negara Islam. Dulu awak boleh cakap macam ni. Sekarang awak jangan cakap macam ni. Okey? Pergi lihat Syria, pergi lihat Iran, pergi lihat Arab Saudi, pergi lihat Afghanistan pun saya belum join sama lagi. Tapi kerana Afghanistan ni dah banyak sangat dapat senjata daripada US yang masa ingat tak? Yang masih toya. Masa US tinggalkan Afghanistan sampai rakyat Afghanistan naik atas kapal terbang sampai jatuh atas, Masya Allah, sampai macam tu. US lari daripada Afghanistan kerana Rusia nak attack Ukraine. Masih toya. Kerana Rusia nak attack Ukraine, dia tinggalkan senjata dia semua. Last yang dapat siapa sekarang? Afghanistan dapat senjata. Jadi dia pun perut dah kenyang banyak senjata. Jadi apa yang US cakap dia dengar cakap. Tapi dia cuba nak keluar daripada kepompong tu, minta tolong dengan China invest kat dalam negara dia. Tapi masih belum cukup kuat lagi untuk China menerima Afghanistan. Okey. Tapi mungkin insya-Allah, kita tak tahu. Lagi berapa tahun? Lagi 5-6 tahun dia dapat kurangkan keganasan yang dekat Afghanistan tu, insya-Allah dia boleh join. Pasal negara dia pun kaya. Masih toya. Ada satu orang tu, bila dia keluar daripada Afghanistan, dulu ke Taliban jaga Afghanistan. Sekian lama Taliban jaga ke Afghanistan. Sekian lama. Dan dia kata apa? Saya tak boleh lupa benda ni. Satu hari nanti Afghanistan akan jadi negara terkaya di negara Islam terkaya di dunia. Kerana hasil bumi dalam tanah mereka tidak diusik oleh Taliban. Sampai macam tu. Yes, Pendi, betul. Tidak diusik oleh Taliban. Nampak? Jadi sekarang Afghanistan kena cool down kan, dia punya negara dia. Jangan gaduh-gaduh, boleh dapat satukan. Bukan senang nak satukan. Iraq sendiri, Saddam Hussein, kenapa boleh jadi Presiden Iraq? Kerana orang semua takut dengan dia. Jangan cakap emas, semua ada. Emas lah, semua ada dekat Afghanistan tu. Minyak lah, belian lah, semua ada. Masya Allah. Awak bayangkan gurun Sahara sekarang. Yang mereka dekat Afrika ni nak uranium semua. Masya Allah, dekat gurun Sahara. Gurun Sahara tahu. Cuba awak tengok map Afrika ni. Ada gurun Sahara, kat tepi-tepi gurun Sahara ni ada uranium. Masya Allah. Macam mana kuasa Allah tu? Masih toya. Kaya mereka. Dengan pola pun kuat juga. Abang tak cakap tak kuat. Tapi dia pun penakut juga. Dia berani kerana NATO. Rakyat dia pun dah buka mata. Okey. Rakyat Poland pun dah buka mata sekarang.
Dulu sebelum perang Ukraine, mereka cakap, jangan takut, aku akan support kau, aku akan support kau. Lah sekarang bila dia nampak sendiri depan mata dia, macam mana rakyat Ukraine yang mati, dengan senjata yang diberikan sedikit, macam mana kalau dia pula yang berdepan dengan Rusia? Mampu. Iran apa cerita bang? Pencerahan. Iran nak join BRICS. Iran macam dah tak, memang Iran kena sekatan ekonomi. Tapi dalam negara BRICS dia tak kena sekatan ekonomi. Malah dia makin maju. Ada sekali tu abang ada tengok dekat YouTube lah, Iran punya jet pejuang dalam gunung lah. Dalam gunung dia punya jet pejuang lah. Dia punya airport dia. Masya Allah. Iran punya teknologi lah. Betul, Poland kecil je. Memang betul, daripada ni Poland kecil je. Semua kecil je dekat sana. Dekat Rusia sana, dia orang tengok Poland ni semua, Georgia ni semua begini lah. Ukraine ni lain Ukraine, Poland ni semua jauh beza Abang cakap awak, perang jauh beza lah. Kerana Ukraine telah dipersiapkan US dari dulu lagi untuk perang dengan Rusia. Okey. US dah prepare Ukraine dah lama dah. Sebab tu Ukraine punya senjata apa semua NATO. Latihan tentera semua the best in the world. Sebab tu mereka ingat 5 hari je mereka boleh menang dalam perang Rusia. Bukan Rusia yang menang, mereka yang menang 5 hari saja. Negara kita patut ada nukleus perairan terjaga dari China. Buat apa kita nak bikin nuklear? Buat apa? Awak tak takut sekarang? Awak tak lihat sekarang gempa bumi dekat Sabah? Awak tak rasa ke sungai yang dekat Sabah, sungai yang gunung berapi bawah tanah tu dah berubah pergi ke Sabah? Awak tak takut ke? Sungai ni berubah tau. Kalau awak nak taruh nuclear power plant dekat dekat Malaysia ni, awak ingat tak bahaya ke? Tak perlu benda tu semua. Kalaulah banyak orang tanya saya kenapa China nak mengconquer Asia ni? Buat apa? Kalaulah Filipin tu tak kasih buat camp besar dekat Filipin tu kerana nak hentam China, takkan China nak buat macam ni? Hari tu Presiden Filipin Duterte cuba keluarkan askar US daripada Filipin. Kalau boleh tak nak, dia cakap. Kami tak nak berperang dengan China. Kami nak berniaga. That's the way. Tapi Marcos Junior datang, sokong US balik. Besarkan lagi camp dia. Awak rasa US boleh menang? Berapa besar camp dia nak buat kat situ? Berapa besar? Berapa kapal perang nak isi minyak kat situ? Berapa banyak? Supersonik, hypersonic Rusia dengan China sampai je habis. Kau tak sempat nak mengucap Semua dia orang punya supersonik, hypersonic semua ada mata punya tau. Masih tower Fendi. Habis lepas tu kau nak pakai kau punya apa? Dia cakap sekarang kelengkapan perang mereka, kapal perang mereka menggunakan laser Apa? Laser kat dalam disco ke apa? Tapi belum pernah try lagi kan, kalau betul-betul. Kan? Mesti nak kena try lah. Dia punya laser tembak terus meletup. Itu benda. Peluru berpandu tu. Jadi jangan jadikan China dalam channel ini propaganda Amerika. Memburuk-burukkan China.
Daripada segi abang lihat, abang tak salahkan China. Ini propaganda mereka. Propaganda mereka ni bahaya tau. Bang, North Korea ada tactical. Ya, betul. Rusia lagi bagi mereka. Dah bagi dah. Kenapa Rusia bagi mereka? Kenapa? Kerana Korea Selatan bagi 1 juta shell 155 kepada Ukraine. Masih tahu Fendi? Bagi kepada Ukraine. Sebab tu Rusia bagi Korea Selatan peluru berpandu. Dan teknologi membuat peluru berpandu. Jangan cakap teknologi, yang makanan apa semua dia bagi kat Korea Selatan. Jadi kita lihat Korea Selatan ni daripada dulu hidup macam mana ni. Macam mana diorang hidup, kita pun tak faham. Dah kena sekatan ekonomi teruk-teruk pun masih boleh hidup. Rupanya ada payung besar, Rusia dengan China. Betul. Farizali, propaganda ni lah yang menghancurkan negara kita satu hari nanti kalau kita tak bersatu. Senang je, dia bakar macam pom. Melayu, Cina, India dalam Malaysia akan gaduh kerana tak bersatu, bergaduh. Kerana apa? Nak hancurkan Malaysia. Ini propaganda. Betul. Kamarul, Malaysia akan masuk musnah kalau separuh. Betul, propaganda ni. Bila-bila masa mereka boleh buat untuk hancurkan Malaysia. Yalah, Korea Utara lah, bukan Korea Selatan. Minta maaf kalau saya salah tadi. Korea Selatan pro US. Ya, Korea Selatan yang bagi senjata dekat Ukraine 1 juta. Okey. Alright, dah 1 jam hari ni. Cantik-cantik, cun-cun. Terima kasih Zanal. Cun-cun 1 jam hari ni live. Minta maaf kalau banyak-banyak. Minta maaf. Okey, yang hari tu baru-baru ni saya punya, masih Bayaki, baru-baru ni video saya melotop sampai 100 lebih ribu viewers. Share jangan cakap. Terima kasih tahu Fendi. Share jangan cakap lah. Jangan cakap share, jangan cakap apa. Memang meletup video saya tu kerana perkataan seorang hamba Allah tu katakan, betul ke berita engkau? Hari-hari Mr. Joki, hari-hari saya akan beri anda, insya-Allah, kalau umur saya panjang, 3 berita saya akan beri pada anda dalam TikTok. Kerana saya pun part time je. Saja-saja happy nak bagi berita untuk rakyat Malaysia, nak tukar sedikit minda kita ni. Jangan ingat kat dalam negara je, kita fikir kat luar negara. Kalau ada orang lagi banyak nak buat macam ni, buat. Saya tak kisah. Buat. Cuma kita nak kena fikir juga, tengok kat luar tu, apa terjadi ni? Apa pasal beras naik harga? Apa pasal telur naik harga? Jadi orang tu tanya saya, betul ke bang berita engkau ni? Bila saya baca mesej macam saya diam. Besok Allah tunjukkan saya dunia berbincang tentang tu, yang mana perempuan dan lelaki di Ukraine yang berada di universiti dekat ni Ukraine. Okey, dia bermula cerita daripada sini Ini live saya cakap terang-terang Dia bermula daripada idea daripada Jerman Oh, makan laksa, Teo ni. Okey, abang buat ni pasal ni. Okey, ni menarik, berita ni memang menarik. Jerman bagi idea kat Zelensky, macam mana kalau kau nak menang perang ni, kau nak kena 3 juta askar. Habis lepas tu Zelensky garuk kepala pening. Saya buat berita tentang itu. Kepala dia pening, dia fikir, macam mana aku nak cari 3 juta? 500,000 pun susah sekarang. Lepas tu dalam minggu ni lah perkara ni terjadi. Lepas tu
Zelensky dapat idea. Macam mana kalau sekarang siapa yang nak masuk universiti akan kena pergi perang dulu. Siapa-siapa yang nak pergi universiti kena pergi perang dulu baru boleh masuk universiti. Jadi dari situ dia dapat 60,000 askar lelaki perempuan yang pergi perang dalam nak masuk universiti ni. Jadi adakah kau ingat kau akan hidup? Budak dah lah nak masuk universiti tak dapat. Lepas tu kena pergi perang, belajar, cakaplah 1 bulan setengah pergi training, pegang pistol, campak bom tangan, dah. Pergi perang. Kau ingat kau boleh hidup Meat grinder. Kak. Jadi bila Zelensky dah dapat 60,000 ni, alih-alih besoknya British bagi idea pula. British pula bagi idea. Besoknya beritanya tau, dalam beberapa hari tu, British pula bagi idea. Kau dekat Jerman je, orang Ukraine yang boleh pergi perang untuk engkau ada 160,000 pelarian. Okey? 160,000 pelarian. Kau bayangkan satu Europe berapa pelarian dia boleh dapat bawa balik pergi meat grinder lagi, kasih mati. Mati lagi. Kau bayangkan macam ni rakyat Ukraine kena. Habis rakyat Poland bodoh ke apa? Rakyat-rakyat yang dekat area Rusia ni, NATO lah apa, tak nampak apa dah jadi dah jadi pelarian, kena balik pergi perang lagi. Habis lah. Memang betul. Jadi kerana berita ni meletup, alhamdulillah, bertambah saya punya follower sekarang. Dah 16,000 kerana korang support. Channel apa tu? CEO, Kepala plug apa tu? Channel apa? Okey. Jadi berita ni dalam masa seminggu lah. Tapi Jerman tu memang idea dah lama. Berapa banyak askar sudah 2 hari ni abang dah cakap dengan awak. Berita abang ada cakap berapa askar Ukraine yang tercedera, yang mati. Ini adalah daripada BBC BBC tak silap abang, yang buat research. Dia berada di sana. Jadi dia melihat kubur-kuburan apa semua. Terima kasih Kadir. Jadi mereka dah nampak dekat 500,000 orang askar Ukraine dah mati. 500,000. Okey. Rusia hujung tahun ni tambah lagi 1 juta askar dekat Ukraine. Total askar Rusia dekat Ukraine hujung tahun ni, musim sejuk ni, 1 juta askar Rusia ada dekat Ukraine. Pelarian itu semua pelarian itu semuanya dari 4 negeri. Bukan. Semua sekarang kebanyakan dah lari dah. Kebanyakan rakyat Ukraine semua dah lari. Kebanyakan bom Rusia ni kat mana-mana semua dah sampai. Kiev lah apa semua dah lari. Okey. Bang, pada saya perang ini lebih kepada Rusia. Memang, CEO. Betul. Kabel 005. Baru online ke apa? Alright. InsyaAllah. Jangan lupa share. Share. Support channel abang ni. Abang nak juga buat berita hari-hari live, cerita dengan awak live. Macam tengok berita TV3 ke apa nak. Tapi sekarang saya tak boleh. Saya bekerja. Maaf. InsyaAllah lah nanti. Satu hari nanti. Hari-hari saya baca berita untuk anda. Macam berita TV3 kan. Kasih awak berita hari-hari. Itu yang saya impikan. Fokus full time. Tapi sekarang tak boleh full time. Sekarang part time je. Happy-happy. Bang, perang ini akan jadi lebih teruk. Akan cuba abang gambarkan sikit apa yang akan terjadi. Okey, ni banyak sekali kalau abang punya
Daripada Hafiz Afiq. Banyak kali abang dah cakap dalam channel ni, apa yang abang bagi berita ni untuk anda buka minda. Kalau ada anak, bawa pergi camping tepi laut, masak sardin pakai periuk, pakai kayu api, ajar mereka how to survive, macam mana nak hidup. Kan, kalau tak ada current, tak ada apa, tak ada air, macam mana nak hidup. Macam mana kalau tak mandi 2-3 hari, kena belajar survive, bagi dia orang rasa susah. Pasal kita tak tahu apa akan terjadi kat dunia ni. Okey, itu tujuan channel ni. Untuk kita buka minda, belajar, train. World War 3 dah nak dekat. Train. Jangan tunggu lama-lama. Jangan enjoy banyak sangat. Train anak bini semua. Jangan lambat-lambatkan. Okey, standby. Alright, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat minum teh, selamat tidur. Yura everybody.